Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan taqabbalan warzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna qad istawda'na bima 'allamtana fardhu ilayna inda hajatina ilayhi wa la tunsina ya rabbal alamin. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wa akrimna bi nuril 'ilmi wa ahsin akhlaqana bi nuril hilmi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayah ini dapat sama-sama kita menunaikan salat maghrib secara berjemaah. Dan ini terima kasih dah di atas sebutan Bawa Batul Kita. Kita berkali saya Muhammad Rasulullah Bawa Batul Kita. Dicampur Arab dengan Melayu betul. Mungkin tidak nanti. Tadi kita pergi nak ada sampai dah. Buku macam bercik seorang kan. Buku wis apa tak tempat. InsyaAllah pada malam ni dalam waktu yang ada, saya akan share dengan tuan-tuan semua peristiwa di padang mahsyar yang Rasulullah SAW sebut dalam satu hadis yang panjang dalam kitab Sahih Muslim. Ada menceritakan tentang hadis ini ya. Rasulullah SAW sebut tuan-tuan, besok di padang mahsyar ketika seluruh manusia ini berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Jadi manusia ini dalam keadaan takut, semuanya dalam kabut. Keadaan di padang mahsyar ini keadaan yang paling teruk. Nabi kata ada orang yang ditenggelamkan oleh peluhnya sampai kuku lali. Ada yang tenggelam peluhnya sampai ke paras lutut. Ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam sampai ke dada. Dan ada yang Nabi kata sampai tenggelam terus dengan peluhnya, mengikut banyak ataupun sedikit amal ibadat yang dilakukan atas dunia. Maka manusia ini kelam kabut, berlari mencari para Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihi wassalam. Lalu apa kata kita? Apa kata manusia? Ya abana Adam, isma' lana ila Rabbi. Wahai bapa kami Nabi Adam alaihi wassalam, tolong syafaatkan kami di hadapan Allah. Kita akan minta syafaat kepada Nabi Adam supaya dibantu kita di padang mahsyar. Apa kata Nabi Adam alaihi wassalam? Inna Rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa la mislahu ba'dahu. Nabi Adam kata, pada hari ini Tuhanku Allah Subhanahu wa taala terlalu murka, dan kemurkaan Allah pada hari ini tidak akan berulang kembali buat selama-lamanya. Rupa-rupanya Allah paling murka bila tuan-tuan di padang mahsyar besok. Kita ingat Allah murka ni zaman Fir'aun. Dan zaman Fir'aun kacau Nabi Musa, ditenggelamkan Fir'aun. Kita ingat Allah murka ni ketika Allah hancurkan kaum Nabi Lut. Kita ingat Allah paling murka ketika Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh. Tak. Rupa-rupanya Allah paling murka bila di padang mahsyar. Sebab tu Nabi Adam kata, Inna Rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu wa mislahu ba'dah. Allah tidak pernah murka sedahsyat pada hari ini, dan kemurkaan itu tidak akan berulang buat selama-lamanya. Dan apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bahasa mudahnya lagi, kau, aku tak boleh tolong. Lalu kita berkata, Anta abuna, anta awal khalqin khalaqahu Allah biyadihi. Engkau kan bapa kami, engkau kan Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Makhluk yang pertama Allah ciptakan di kalangan manusia. Kau pernah masuk syurga. Macam-macam kita kata lagi. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Bi'adnani qad takabtu, kerana aku ni
aku pernah buat satu dosa yang dosa tu Allah tak akan ampunkan. Itu kata Nabi Adam. Ya? Apakah dosa itu, tuan-tuan? Kita sedia maklum, ketika Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna min adh-dhalimin. Lalu kami berfirman kepada Adam dan isterinya, duduklah kau wahai Adam dan isteri kau dalam syurga, dan makanlah apa yang kau nak makan, kau makan, tapi jangan kau dekat satu pokok ni. Kalau kau dekat pokok ni, kau belum akan jadi orang yang zalim. Tuan-tuan tengok dalam Quran kata, dia ada pokok larangan, jangan dekat pokok ni. Kalau kau dekat, kau jadi orang zalim. Tuan-tuan, ni seorang Nabi yang Allah Ta'ala kata jangan dekat pokok ni, pokok larangan. Kalau kita ni, yang manusia yang penuh dengan dosa ni, kalau Allah kata benda ni haram, kita buat juga tak saling namanya. Dan kalau kaum perempuan sebagai contoh, Allah kata aurat tu wajib tutup aurat. Tak, kita selama je buka aurat, tak saling namanya. Kan Allah Ta'ala kata riba tu haram, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Aku menghalalkan perniagaan, aku mengharamkan riba. Kau belasah juga riba, tak saling namanya. Allah Ta'ala kata macam-macam lagi. Buat tu, buat ni, kita langgar belaka, tak salim namanya. Sampai peringkat dalam Quran kata apa? Tentang perundangan Islam, Allah kata apa? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia termasuk di kalangan orang yang zalim. Itu Quran sebut. Ini tuan-tuan, Nabi Adam dihalang daripada pergi dekat pokok. Tapi Allah fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi. Lalu syaitan ini menggelincirkan Nabi Adam, lalu Nabi Adam termakan buah tersebut. Dalam ayat yang lain Allah kata apa? Falamma zaqat asy-syajarah bada'at lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alayhima min waraqil jannah وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Tak kala Nabi Adam dan Hawa mereka dulu merasa pokok tersebut. Pokok ni ulama khilaf. Ada ulama kata macam-macam. Ya, terdapat yang sahih kata pokok ni bukan besar, dia macam pokok gandum. Dipetik buahnya itu makan, belum sempat telan baru rasa. Quran kita zaqa ni rasa, baru letak dekat lidah. Badan lahuma sawatuhuma, terbegil telanjang bulat Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Lalu mereka bentuk kelang kabut menyorok di celah-celah daun-daun pokok syurga. Dari mana? Lalu tuan-tuan, sebab itulah kita ni bila kita buat dosa maknanya apa? Maknanya setan nak mengaibkan kita. Itu benda. Dosa-dosa ni aib antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat dosa, kita telah membuka keaiban kita. Nabi Adam bila dia makan, dia rasa buah tu, terus telanjang bulat, kelang kabut menyorok di tepi-tepi pokok syurga. Lalu Allah berfirman, alam anhakuma an tilkuma syajarah. Bukankah aku dah larang jangan pergi dekat pokok tu, dan aku dah cakap kepada kamu berdua, syaitan musuh kamu yang nyata. Lalu Allah Ta'ala kata kepada itu min hajar, keluarlah kamu daripada syurga. Keluarlah Nabi Adam, turun ke bumi. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, diriku, aku tak boleh tolong sebab aku dah buat satu kesilapan yang besar. Saya teringat dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi Adam ni tuan-tuan, dia bertemu dengan Nabi Musa dekat langit. Para Nabi dan Rasul semua dah wafat belaka kan, tapi roh mereka hidup. Nabi Musa di dalam hadis sahih kita, dia marah ke Nabi Adam. Wahai Adam, kenapa kau pergi makan buah tu? Kan, kalau kau tak makan, kita orang semua dari pak syurga belaka. Masa kau makan? Dia marah ke Nabi Adam. Nabi Adam kata, bukan kehendak aku, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita macam mana?
Lalu kita pun tuan-tuan, bila Nabi Adam kata macam tu, tak boleh tolong, kau pergi cari syafaat Nabi yang lain. Maka kita ni tuan-tuan akan lari mencari syafaat Nabi yang lain, sehinggalah kita bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu kita berkata kepada Nabi Nuh, ya Nuh, isfa' lana ila rabbik. Wahai Nuh, tolong syafaatkan kami kepada Allah, tolong. Apa jawapan Nabi Nuh? Inna rabbi ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu aw mithlahu ba'dahu abadan. Sesungguhnya Allah pada hari ini telah murka, dan kemurkaan Allah tidak akan berulang kembali. Inilah yang paling murka sekali. Maknanya jawapan dia sama dengan jawapan Nabi Adam. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kita pun kata, ya Nuh, kau ni Nabi yang paling lama, Allah panjangkan umur kau, hebat. Apa kata Nabi Nuh? Aku tak boleh tolong. Kenapa? Li'annani qad da'awtu bida'watin la yanbaghi an ad'u biha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika aku hidup atas dunia dahulu, aku pernah berdoa dengan satu doa yang tidak sepatutnya aku berdoa dengan doa itu. Apa doa itu? Satu doa yang Nabi Nuh berdoa yang menyebabkan dia menyesal sampai hari kiamat. Dengan sebab doa itu, dia tak mampu nak tolong kita di padang mahsyar. Apa doa itu? Tuan-tuan baca surah Nuh, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka ila akhir ayat. Dalam surah yang lain, inna arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman. Sesungguhnya kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya, lalu Nuh hidup selama 1000 tahun kecuali 50 tahun. Maknanya 950 tahun. Siang malam, pagi petang, berkempen untuk Islam. Kalau tuan-tuan baca dalam surah itu, dia kata apa? Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Nabi Nuh mengeluh, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ni ya Allah, kullama. Kita kalau belajar bahasa Arab, kullama ada setiap kali, bukan sekali-sekali tau, setiap kali. Setiap kali aku berdakwah, apa respon orang kampung? Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Orang kampung akan cocok jari mereka dekat lubang telinga. Tak mau dengar kuliah, buka badak, buat dua je. Tuan-tuan mungkin dengar, kan, cubalah di kalangan tuan-tuan ada seorang je, aku jamah dia buat jadi kepada aku. Dia mampu balik ke handphone dia kembali juga. Kampung kurang sabar pula kau. Ini bukan seorang dua, semua macam tu. Wastaghshaw thiyabahum, dalam tutup telinga macam tu. Kadang-kadang dia nampak Nabi Nuh start nak cakap, dia angkat jubah selubung kepala. Zaman dulu mana pakai adware tuan-tuan. Dia dengar adware tu, nampak saya langsung live, kau tahu. Apa dia atur aku? Yang penting aku tak dengar ceramah tu. Kan? Nampak pun tak ada hal punya. Yang penting jangan dengar ceramah sampai macam tu. Bukan sehari, bukan 2 hari, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan setahun, 950 tahun. Allahu Akbar. Siapa sabar tuan-tuan? Tak adalah. Nabi Nuh paling kuat sabar. Kita hari ni orang jemput datang ceramah ke JB, kita pula malas. Aku ni memang pesen macam tu, malas. Malas tak pergi jauh. Kadang orang jemput, orang dulu tak dijemput pergi, sepatutnya macam tu. Nabi Nuh alaihi wasallam respon teruk. Wa asarru wastakbaru istikbara, berterusan makin jahat, makin sombong. Akhir tuan-tuan, setelah begitu lama Nabi Nuh sabar, akhirnya Nabi Nuh ni hilang sabar. Lalu satu hari dia berdoa kepada Allah, Rabbi la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara, innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Di akhir surah Nuh dia kata, Tuhanku, la tazar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara, ya Allah, jangan kau tinggalkan dalam bumi ini sebuah pun rumah orang kafir. Hancurkan semua ya Allah. Jangan ada
wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Allah kata, wahai Nuh, buat kapal. Buat kapal. Kami akan ajarkan kamu buat kapal. Ada ulama sebut Nabi Nuh dibuat kapal makan 300 tahun. Bukan senang buat kapal, tuan-tuan. Mula-mula disuruh tanam pokok dulu. Pokok apa, tuan-tuan, yang dia matang umurnya 100 tahun? Pokok apa? Kamu sawit? Getah? Ubi kayu? Pokok balak lah bang. Pokok kayu balak 100 tahun tu kira matang lah tu. Saya pun tak tahu lah balak apa, Allahu'alam kan. Tapi lebih kurang lah pokok yang sesuai untuk buat kapal. 100 tahun tanam. Lepas tu 100 tahun buat kapal tu. 100 tahun lagi berdakwah lagi, nak semua orang beriman. Tak boleh pun cakap mungkin. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala pun jadikan banjir yang besar pada ketika itu. Nabi Nuh dipanggil orang naik kapal. Naik kapal, naik kapal. Bala datang naik kapal. Tapi dalam hadis cerita yang naik kapal Nabi Nuh ni, tuan-tuan, ada 2 riwayat. Satu riwayat kata seramai 12 orang. Allah, tak sanggup aku nak baca 12 orang. 950 tahun punya berkepit siang malam pagi petang. Kena mandi, kena hamil, kena kutuk. 12 orang yang nak kuliah. Ramai tuan-tuan, ada seorang ni. Pendapat kedua, 80 orang pun nak kuasa ramai lagi orang seorang ni. Tengok Nabi teruk tuan-tuan. Sebab tu kita ni tak ada benda. Saya ceramah ni tak ada benda, tak ada benda tuan-tuan. Tak ada apa, tak ada apa. Relax ni sebelum ni. Tak ada apa kita ni. Yang ramai dari kapal siapa? Binatang. Binatang beratur. Tenung, cipat, tergiling, chimpanzee, king kong, bigfoot, lagi apa? Anaconda, pulau katak tebu, babi pun naik, kau tahu. Bila babi naik semua ke tepi, buka jalan najis buah tahun lalu. Ke tepi kan? Nak kamu binatang mati, faham? Yang bodoh dia ni siapa? Manusia lah. Wa kana al-insanu zaluman jahulan. Quran kata manusia ni perangai dia 2, terlalu zalim, terlalu jahil. Orang Jawa kata bapak degil, macam tu. Degil tu manusia standard. Binatang tak. Binatang berhenti cakap Allah, naik kapal. Manusia buat buka badak, 8 orang tu je. Air makin naik, hujan makin lebat, air makin naik, hujan makin lebat. Ya Allah, tiba-tiba tuan-tuan, air bila dah tinggi macam tu kapal boleh bergerak, maka Nabi ni pun berlayar. Dalam keadaan begitu dia cari anak ni. Mana Nabi Nuh ni ada 3 orang anak. 950 tahun 3 orang dia anak. Kita kalau kahwin 950 anak 1000 orang tuan-tuan. Snack down. Yang sunang yang paling degil. Lalu tengah-tengah berlayar macam tu, dia nampak anak dia naik atas bukit. Lalu Nabi Nuh panggil, ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Tuan-tuan, dialog ni dah berumur 2000 tahun. Ya bunayya kam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Nah, naik kapal abah nak, jangan jadi orang kafir nak. Tiba-tiba anak tu kata apa? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dengan penuh sombong, action dan takabur, dia kata apa? Sa'awi ila jabalin, aku akan naik atas bukit yang paling tinggi. Ya'simuni minal ma', yang menyelamatkan aku daripada air. Maka kata Allah, qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man aman. Pada hari ini tak ada seorang yang akan selamat daripada ketentuan Allah kecuali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tengah-tengah Nabi Nuh panggil, Quran kata apa? Wa hala bainahuma al-mawju fa kana min al-mughraqin. Hala bainahuma, contoh kan macam kita. Contoh kalau orang dekat pantai kan, orang lemah, oh macam tu kan. Kita kata, oh tolong dia, tolong. Tengah-tengah kita menjerit, datang ombak, hilang. Maka Nabi Nuh macam tu, tengah-tengah dia panggil anak dia, datang ombak setinggi bukit, dia belasah, hilang anak dia. Tuan-tuan, banjir di Kelantan yang itu kan, yang temuk tu. Saya pergi tuan-tuan,
dekat Mani Murai, dekat sebuah tempat nama Laklu. Orang Kelantan panggil Laklu. Aku nak tengok koyak. Saya pergi itu ada la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada perkataan yang keluar kecuali subhanallah. Tuan-tuan, saya pergi naik bukit tau, naik 4-wheel, naik atas bukit. Kita pergi malam hantar bantuan sebab ada kampung yang terputus bantuan. Sampai atas bukit tuan-tuan, air bertakung atas bukit. Tuan-tuan fikir main mana air. Saya tengok suasana tu, saya terus terkenang surah yang mengisahkan Nabi Nuh. Allahu Akbar. Ya Allah, hebat sangat kau ya Allah. Bukit tu tinggi tuan-tuan. Sampai pokok kelapa sawit, pokok getah boleh tenggelam. Aku cerita lagi. Ya Allah, baik mana air ni? Tuan-tuan, kawan saya kan bawa motor kan, dia lalu dekat atas banjir, dia tak sedar, dia kata sekali enjin sangkut. Bila dia turun dekat bawah tengok-tengok, diorang atas pokok kelapa sawit tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Nak kabur tinggi dia air banjir tu. Itu dekat Kelantan zaman Nabi Nuh. Saya tak tahulah macam mana punya teruk. Akhirnya anak Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kufur. Nabi Nuh menangis sedih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kata apa? Innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluarga wahai Nuh, kerana perbuatan yang bukan perbuatan orang-orang yang saleh. Maka apa kata Nabi Nuh? Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kamu cari Nabi yang lain, aku tak mampu tolong. Dengan sebab aku silap berdoa dengan satu doa, ya Allah makbulkan doaku. Habis mampus belaka, pun tak mati belaka. Tinggal 8 orang saja hidup tuan-tuan. Maka Nabi Nuh kata tak boleh, aku takut, pergi cari Nabi yang lain. Maka kita ni tuan-tuan akan berjalan mencari Nabi seterusnya. Lalu kita bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita kata, ya Ibrahim, isfa' lana ila rabbik. Wahai Nabi Allah Ibrahim, tolong syafaatkan kami, tolong syafaatkan kami. Anta Khalilullah, kau kan diberi gelaran Khalilullah, teman rahmat Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna Rabbi ghadiba ghadaban la yaghdab qablahu aw mithlahu ba'dahu abadan. Sesungguhnya Allah telah murka pada hari ini, dan kemurkaan Allah tidak akan berulang buat selama-lamanya. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Kenapa kau tak menolong kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Li'annani qad kadzabtu thalatha kadzibatin. Dengan sebab ketika aku hidup dahulu, aku pernah berbohong sebanyak 3 kali. Nabi Ibrahim kata dia tak mampu tolong kita. Kenapa? Sebab dia pernah berbohong sebanyak 3 kali. Tuan-tuan, macam-macam semua saya nak tanya dalam surah ni. Siapa yang sepanjang-panjang dibalik sampai hari ni, dia hanya pernah keletok 3 kali sahaja. Cuba angkat tangan di muka sikit. Tak ada. Maknanya semua kali keletok lagi. Termasuk dengan aku sekali lah. Kan? Kita bila tuan-tuan, kita ni la haula wala quwwata illa billah. Kita anggap benda tu kecil je. Bohong-bohong ni alah kecil je. Kita rasa macam tu. Kita tak tahu betapa teruk di pada masyarakat besok. Sampai Nabi Ibrahim tak mampu angkat muka, tak mampu tolong kita dengan sebab pernah berbohong 3 kali. Padahal bukan bohong pun. Kita rasa benda tu kecil, padahal benda tu besar. Allah, terkenal saya ketua guru almarhum Ni Abdul Aziz. Ya, bagaimana jadi tuan-tuan menjaga satu amalan yang cukup masyhur, tidak ada khilaf di dalam keluarga dia. Amalan tu apa ni? Qiyamul Lail. Kita rasa Qiyamul Lail tu sunat, memanglah sunat, tapi bagi tuan guru ni macam wajib. Ada seorang kawan saya buat kajian. Jadi dia buat kajian ni, dia diminta bermuramah ulama-ulama ni tentang kehidupan mereka macam mana di masa almarhum hidup lagi. Lalu kawan saya ni jumpa Datin Sabaria tu, isteri tuan guru. Tanya, Datin, sepanjang-panjang Datin berkahwin dengan tuan guru ni, apa satu benda yang Datin teruk tuan guru tak pernah tinggal? Memang dia buat. Datin kata, Qiyamul Lail. Spontan jawab, Qiyamul Lail. Pukul 4 pagi dia mesti bangkit.
Seorang isteri bersaksi yang suami dia tak pernah tinggalkan mulai. Tapi cuma kita tak ada data daripada aku ni. Datin tengok suami Datin apa yang dia tak nak tinggal sepanjang hidup dia. Nanti ke darah, tadi ngorok, ngopol, dia cerai. Contoh. Itulah kerja lelaki aku. Lepak kerja mama, tengok Smackdown malam Jumaat, istiqamah. Allah, apa sebenarnya? Suami saya, contoh, lepas makan, mesti pisah pokok punya lah. 40 tahun istiqamah buat contoh. Allahu Akbar. Apa dah jadi kita tuan-tuan. Tapi seorang isteri yang salihah menyaksikan dengan mata kepalanya macam mana suami dia tak pernah tinggal kiamulai seumur hidup. Yang kita tahu Tok Guru ni pernah tinggal 2 kali. Itu dia tersebut dalam kuliah dia. Pernah Tuan Guru almarhum tuan-tuan ketika dia berkuliah dekat dataran Kota Baru. Tengah-tengah dia kuliah, tiba-tiba dia mengeluh sorang-sorang. Dia istighfar tau. Astagfirullah, astagfirullah. Allah, dia macam menyesal, macam masa berdosa macam tu. Lalu orang tanya, Tok Guru kenapa Tok Guru? Tok Guru kata, apa ni tahun ni jaya kata, apa tak bangkit malam 2 kali kata. Setahun tu tuan-tuan 2 kali tak bangkit berasa berdosa besar. Kita setahun hujung 2 kali. Bajet kita hujung dah terkejut, itu pun kecil tuan-tuan. La haula wala quwwata illa billah. Jauh. Nabi Ibrahim kata aku tersilap berbohong. Macam mana berbohong tu? Tengok ceritanya. Yang pertama tuan-tuan, Nabi Ibrahim ni kita tahu zaman dia orang semua sembah berhala. Satu hari kerajaan zaman tu Namrud dia ada buat konsert di Raja Namrud. Semua rakyat dia kata wajib pergi, wajibul guna kena pergi. Lalu Azar ni bapak kepada Nabi Ibrahim. Lalu ulama kata pakcik dia, wahai Ibrahim, kan ikut aku pergi konsert. Nabi Ibrahim tak nak pergi, tapi kita bagi alasan. Lalu dia kata apa? Ini sakit. Dia kata, aku sakit. Betul kau sakit? Ya, aku sakit. Kalau kau sakit duduk masanya. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali pertama aku berbohong. Padahal aku tak sakit pun. Tapi dia tak nak buat maksiat, dia buat alasan apa? Ini sakit, aku sakit. Nah, tengok, kita terbalik. Orang kata, Ji, malam ni ada kuliah, jom ke surau. Aduh, sakit perut dah kuliah. Tadi okey je. Taklah buat aku di beragam dan pulang. Kau pandai-pandai lah kau ya. Saya macam di pulang sakit perut dah tegak lah. Tapi cuba janji, besok jangan lupa kena kahwin. Jemput karaoke, dia kata soft pertama. Syukur sudah malam. Kita terbalik. Jadi Nabi Ibrahim ni tak boleh, tak mahu. Lalu dia kata, aku sakit. Padahal dia tak sakit. Nabi Ibrahim kata apa? Itulah kali pertama aku berbohong. Allah, itu bukan berbohong. Itu buat alasan tak nak buat maksiat. Yang kedua bila? Yang kedua tuan-tuan, bila orang ni pergi apa nak pergi konser kan? Nabi Ibrahim pun pergi masuk dia punya rumah ibadat. Dia pun ambil kapak, dia berlasar semua patung-patung. Semua dia berlasar semua tuan-tuan. Kecuali patung yang paling besar, dia tak smack down. Dia ambil kapak tu, letak dekat tangan patung balik. Namun ni dah habis konser dengan rakyat jelata, nak balik sembahyang taubat. Bila dah buat maksiat kan? Orang tua dia lah, orang tua sayang semuanya sudah terlambat, usahlah kau kesali lagi. Berulang kali kau ulangi kesilapanmu. Ingat lagi lagu tu? Tuang sini tak dengar lagu. Tuang lama sangat kau kan. Nampak aku. Orang tua kau lagu orang tua. Orang muda lagu orang muda lah. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku boleh tarik tangan, aku rosak dulu keluar. Dah puas buat maksiat dan balik sebagai tobat. Tok siap buka kuil tempat je. Kan ni boleh buat lagi ada tempat. Pasal apa? Dia punya patung dah parai 2 tahun. Siapa
punya kerja? Siapa punya kerja? Apa kata Azam? Aku tahu kerja siapa. Ibrahim. Lalu tuan-tuan dikeluarkan warat takak Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dihadapkan kepada Raja Namrud. Namrud tanya, "A'atta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim?" Kau ke orang yang buat macam dekat Tuhan kami? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bukan. Kau tak dapat yang paling besar Tuhan. Patut yang paling besar yang bukan bapak tu, dia lah yang buat. Lalu Namrud diam. Laku mengatakan, kau tanya lah patut ni. Nabi dah kata, mana kau la tawtiqun? Kenapa kau tak cakap? Cakaplah. Raja senyap, semua senyap dah. Senyap dah pula. Yang kau dah tahu patut ni pekak badan, buta tak boleh bergerak. Yang kau pergi bakar sebab apa? Ambil kau smackdown tu macam itu. Lalu Namrud menjatuhkan hukuman bakar hidup kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi berkata, itulah kali kedua aku berbohong. Aku cakap, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang pecahkan patung tu yang besar daripada aku. Itu bukan bohong. Itu nak mematahkan hujah supaya Namrud fikir, guna otak. Tapi bagi Nabi Ibrahim itu berbohong, tuan-tuan. Allah. Yang ketiga bila Nabi Ibrahim ni tuan-tuan dibawa taklud, Namrud pun halau Nabi Ibrahim keluar. Lalu Nabi Ibrahim berhijrah dengan isterinya Sarah menuju ke Palestin. Dalam perjalanan ke Palestin ditandingkan Allah. Nabi Ibrahim ni on the way ke Palestin, dia terpaksa melalui sebuah negara. Negara ni ada raja, yang raja ni tuan-tuan minat ke orang perempuan. Minat ke perempuan tu standard, normal itu. Orang lelaki kalau tak minat ke perempuan tu itu something wrong tu. Boleh check doktor. Tapi masalah problemnya tuan-tuan, raja ni dia minat dengan bini orang. Dia tak suka anak dara ni, tak boleh. Dia nak bini orang. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Sarah, la tukadzibi hadithi. Nanti kalau bertemu raja, kalau raja tanya kau siapa, jangan cakap kau bini aku, cakap kau adik aku. Kalau adik ke anak-anak dia tak ambil. Kalau cakap bini, siap cerah masa depan. Okey. Lalu sampai kat yang itu tuan-tuan, kena tangkap. Sarah bertemu dengan raja. Raja bertanya, "Man anti ya Sarah?" Siapakah kau dengan Ibrahim wahai Sarah? Sarah kata, "Ana ukhtuhu." Aku ni adik-beradik dengan Sarah. Dengan Sarah pula, dengan Ibrahim. Lalu apa kata raja? Kau jangan terberak aku. Kau bukan adik-beradik Ibrahim. Kau bini dia. Terror pula lah raja bini. Jadi imam terror tuan-tuan. Dia pun bangkit tuan-tuan, nak peluk Sarah. Bila nak peluk Sarah, Sarah berdoa, Allahumma inni qad amantu bika wa amantu bi rasulika wa ahfadtu farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadha al-kafir fahutta hatta raqada bi rijlaihi. Ya Allah, sesungguhnya aku beriman kepada kau, aku beriman kepada rasul kau, dan aku memelihara kemaluanku kecuali untuk suamiku ya Allah. Maka jangan kau izinkan si kafir ini menyentuh aku ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, datang satu kuasa mencekik lagi. Maka Sarah kata, Allahumma ikunta qataltahu qaul inni qataltuhu ya Allah. Ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh dia. Lalu dilepaskan raja ni. Terduduk orang tu ni. Tak ada 2 minit, raja semangat dah pula. Bangkit kali kedua. Mission impossible. Nak peluk Sarah. Sarah berdoa sekali lagi tuan-tuan dengan doa yang sama. Dia cekik sekali. Terangkap pun tu. Sarah kata, ya Allah, kalau kau bunuh raja ni, orang kata aku yang bunuh dia ya Allah. Kau lepaskan dia. Terduduk orang tu ni. Ambil inhaler lah. Tak ada 3 minit tuan-tuan, tambah seminit. Raja semangat. Ini bukan sebarang raja tuan-tuan. Sebab raja ni sarapan dia tongkat Ali Power Road. Tengah hari tongkat Ali Power Rangers, malam tongkat Ali Power Supply. Dia bawa semacam.
Dia bangkit. Sebab apa? Sarah ni lawa, cantik. Isteri para Nabi dan Rasul semua lawa-lawa belaka, cucu belaka. Bangkit rajin tuan-tuan. Nah, peluk kali ketiga, Sarah berdoa kali ketiga dan akhirnya gagal. Akhirnya dilepaskan Sarah pulang kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Itulah kali ketiga aku berbohong. Wahai Sarah, kalau raja tanya kau, saya pun cakap kau adik aku, kau bukan isteri aku. Nafsi, nafsi, diriku, diriku, cari Nabi yang lain. Tengok tuan-tuan, agak-agak muka macam aku dilepas tidak pada masa itu. Ya, agak-agak ialah tuan-tuan kita ni yang keletong tak ada habis. Dengan bini kau keletong, dengan anak kau keletong, dengan mak abang kau keletong, kan? Macam keletong kita ni. La haula wala quwwata illa billah. Nafsi, nafsi, dia kata cari Nabi yang lain. Kita ni tuan-tuan berlari mencari Nabi, sehingga kita bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya Musa, ishfa' lana ila rabbik. Wahai Musa, tolong syafaatkan kami, tolong. Apa kata Nabi Musa? Nafsi, nafsi, inna rabbi ghadiba ghadaban la yaghdab qablahu wa mithlahu ma'ahu abadan. Sesungguhnya Allah terlalu murka pada hari ini, dan kemurkaan ini tidak akan berulang kembali. Diriku, diriku, anta kalimullah. Kau kan seorang Nabi yang boleh bercakap dengan Allah. Kan Nabi Musa gelarannya apa? Kalimullah. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Antara Nabi-Nabi ini, antara mereka yang boleh bercakap dengan Allah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa tak boleh tolong? Kenapa? Apa kata Nabi Musa? Di annani qad qataltu nafsan. Kerana ketika aku hidup dahulu, aku pernah membunuh seorang manusia. Dia kata dia pernah bunuh orang. Bila tuan-tuan? Nabi Musa ni kan, kita tahu dia ni kan dulu dekat istana Fir'aun. Jadi anak angkat Fir'aun kan, dia boleh daripada kecil. Jadi dia ni boleh keluar masuk istana Fir'aun, dan orang kenal dialah satu-satunya Bani Israel yang boleh duduk dekat bangsa Qibti, bangsa Fir'aun. Satu hari Nabi Musa masuk ke pasar. Saat masuk ke pasar, tengok-tengok ada orang bergaduh. Bani Israel bergaduh dengan bangsa Qibti. Bergaduh-bergaduh. Bani Israel ni anak-anak Nabi Musa, yang Qibti anak-anak Fir'aun. Maka Nabi Musa kata, ni apa gaduh-gaduh ni? Settle lah. Bahasa budak macam tu kan. Dia pun dalam Quran kata, fawakaza Musa faqadha alaihi. Nabi Musa ni dalam Quran kata wakaza. Wakaza adalah kata bagi dia berdebak macam tu. Ada nama kata tolak macam tu. Jatuh mama berdebak, mampus. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Musa pun keluar daripada Mesir, fa kharaja minha khaifan yatarqab. Melarikan diri sampai ke Madian, berguru dengan Nabi Allah Syuaib selama 10 tahun. Bunuh tak sengaja je, bukan nak bunuh tak ada pun, tolak nak lerai je, jatuh mati. Maka apa kata Nabi Musa? Itulah kesalahan yang pernah aku buat. Aku tak mampu syafaatkan kamu. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kau pergi cari Nabi yang lain. Maka kita ni tuan-tuan berlari, berlari mencari Nabi yang seterusnya, sampai kita bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya Isa, anta ruhullah. Wahai Isa, kau kan diberi gelaran Ruhullah, boleh dengan mana tiupan Allah. Sebab ketika Jibril membawa kabar gembira yang Maryam ini akan mengandung, Maryam terperanjat. Dia kata, bagaimana aku ada anak sedangkan aku tak pernah disentuh oleh orang lelaki? Walam yamsasni bashar. Aku mana boleh beranda? Aku ni orang lelaki pun tak nak tengok aku. Yang tengok Maryam, kau tak baca Nabi Yaqub. Nabi Yaqub pakcik dia, tu je yang boleh tengok Maryam. Yang lain semua tak boleh tengok. Macam mana aku boleh mengandung? Jibril kata, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Begitulah Allah menghendaki. Bila dia kata kun fayakun, lalu Jibril pun tiupkan roh Nabi Isa. Dia tiup macam tu, masuk dalam kolon Maryam dan terus masuk ke dalam rahim dan mengandungkan Nabi Isa. Tolong wahai Isa, syafaatkan kami wahai Isa. Apa kata Nabi Isa? Inna rabbi ghadiba ghadaban
lam yarda qablahu aw mislahu ba'dahu abadan. Sesungguhnya Tuhanku telah murka pada hari ini dan kemurkaannya tidak akan berulang kembali. Nafsi, nafsi, diriku, diriku. Kenapa? Kenapa tak boleh tolong? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dari Isa, dia, ya tolong, kenapa? Kenapa? Dia tak jawab. Tahu kenapa tuan-tuan? Pendapat yang kedua kata Nabi Isa tak sanggup nak cerita sebab dia rasa dosa dia paling besar sekali. Padahal Nabi Rasul mana ada dosa, tuan-tuan? Nabi Rasul maksud terpelihara dia berdosa, tapi dia merasakan kesalahan daripada dirinya. Apa kesalahannya? Bukan salah dia pun. Dengan sebab orang Kristian sampai tak mengatakan dia anak Allah. Dia pun mak dia kan bini Allah, Allah tu Tuhan bapa, dia Tuhan anak. Dia tak berani sebut. Berat sangat benda tu. Dia tak kata apa. Lalu tuan-tuan dia kata nafsi, nafsi, diriku, diriku, kau cari Nabi yang lain. Kita pun berlari dan berlari sehingga akhirnya bertemu dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kata apa? Ya Rasulullah, isfa' lana ila rabbik. Ya Rasulullah, ya Muhammad, tolong syafaatkan kami, tolong. Tuan-tuan tengok apa respon Nabi. Berbeza dengan Nabi-Nabi yang lain. Semua Nabi kata apa? Kakau aku, nafsi, nafsi. Nabi Muhammad kata apa? Terus dia sujud di bawah arash. Sujud dengan sujud yang lama, tuan-tuan. Lalu Allah berfirman, ya Muhammad, isfa' ra'sak, isfa' tushaffa'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sujud lama, dia angkat kepala, Rabbi, ummati, dia kata, oh ya Allah, umatku, dia kata macam ni. Tengok kan lain, Nabi lain semua kata kakau aku. Nabi Muhammad seorang dia kata, ya Allah, umatku. Lepas tu tuan-tuan, kita ni beruntung sangat jadi umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebut kita tahu umatku. Kita ni kan umat Nabi Muhammad kan. Beruntung kita ni. Dalam hadis yang lain ditanya, bagaimana kau kenal kami ya Rasulullah? Tu'rafu ummati ghurratuha jadila min athari wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Nabi kata, aku kenal umat aku dengan beza umat yang lain dengan sebab bekas wudu. Antara keistimewaan umat Nabi Muhammad ada di wudu. Maka Nabi kata, barang siapa yang boleh memanjangkan bekas wudunya, maka panjangkan bekas wuduk tu. Maknanya kalau kita basuh muka, biar lebih-lebih basuh muka. Kalau basuh tangan, biar lebih-lebih sampai ke bahu begitu. Kalau kepala pun biar lebih-lebih sampai kepala. Dia tak, orang Melayu sampai kepala 2 helai 3 helai ceput. Besok kat Padang Masyad, orang kenal mana orang Melayu. Sebab dia punya cahaya macam atrobik. Orang lain semua satu kepala bercahaya, kotor tetap mendengar. Kita Melayu maka Nabi kenal umatnya. Tuan-tuan jaga wuduk, tuan-tuan jaga wuduk. Nak tidur berwuduk, nak pergi kerja berwuduk. Sentiasa dalam keadaan berwuduk. Orang dalam keadaan berwuduk ni malaikat doakan dia sentiasa. Cubalah beramal dengan jaga wuduk kita, tuan-tuan. Maka Allah kata, wahai Muhammad, berikan syafaat kepada umat kau, kau akan diberikan syafaat. Berikan syafaat wahai Muhammad. Maksudnya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada umat ini, tuan-tuan. Maka dalam hadis yang ada cerita, besok di Padang Mahsyar ada 70,000 umat Nabi yang akan masuk syurga tanpa dihisap. Allahu Akbar. Untungnya ya Allah, tanpa dihisap. Allahu Akbar. Orang lain kecut, menggeletar, menangis, berlulung, berderiak, bergedupur, takut. Ada 70,000 ni, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Relax, tenang. Masuk ibarat kalau kita dah pergi overseas, tak payah bawa pasport. Turun kapal terbang, red carpet, terus naik kereta, limousine tunggu. Kan? Pernah dapat macam tu? Ada. Jadi kat Padang Mahsyar ada 70,000. Masa Nabi sebut hadis 70,000 ni, ada seorang sahabat bernama Bukasyah bin Ihsan.
Dia kata, ya Rasulullah, ij'alni wahid minhum, ana ya Rasulullah. Ya Rasulullah, minta aku seorang di kalangan 70,000. Nabi kata, anta, kau termasuk di kalangan 70,000. Allahu Akbar. Dia dapat tuan-tuan, bila dia dapat satu masjid angkat tangan, kita orang pun nak juga. Nabi kata, sabaqakum Ukashah. Orang lewat, Ukashah dapat dulu. Allah. Kalau zaman Nabi Ukashah seorang, tak kita dan kita, ada harapan dia tidak? Macam ada harapan? Nak jawab pun tak mau video. InsyaAllah. Amin. Kuat dah sikit. Nampak dah bersungguh. Kita dia ada Ustaz. Sampul ni. Janganlah macam tu. Allah kata ada minda husnul zanni bi. Aku ni mengikut sangkaan baik hamba-Ku pada aku. Walaupun saya sendiri rasa dosa aku punya banyak, ya Allah. Dosa aku punya banyak, ya Allah. Tapi saya bersangka baik, ya Allah, masukkan saya dalam syurga, insya-Allah. Amin. Yang amin tu dapat, yang tak amin tak dapat. Action sangat enggak betul. Tuan-tuan semua, insya-Allah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, insya-Allah. Tuan-tuan, untuk 70,000 ni first class. Allah, untung. Tuan-tuan, lalu kategori syafaat Nabi ni berbagai-bagai kategori. Ada yang amalan dia tak cukup, memang tak cukup, memang masuk neraka lah kau. Tiba-tiba dapat syafaat Nabi, terangkat dia punya kejahatan berat, kebaikan dia tuan-tuan, kebaikan dia berat, maka masuk syurga dengan syafaat Rasulullah SAW. Dalam satu hadis yang panjang cerita tuan-tuan ya, di padang mahsyar ada orang ni hampir masuk neraka. Tiba-tiba dia dilepaskan dengan sebab antaranya dia sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, walaupun aku buat dosa, tapi Kau Maha Pengasih, Kau Maha Pengampun, ya Allah. Aku minta maaf kepada Kau, ya Allah. Itulah amalan dia, sentiasa bersangka baik kepada Allah. Maka akhirnya dimasukkan dalam syurga. Jadi kita ni kena buat satu amalan yang kita istiqamah pada itu. Orang lain tak tahu kita dengan Allah aja. Contohlah tuan-tuan, contoh apa ya? Contoh kita ni ada amalan setiap malam sebelum tidur kita baca surah Al-Mulk. Baca tuan-tuan surah Al-Mulk sebelum tidur. Nabi kata siapa yang baca surah Al-Mulk sebelum tidur dilepaskan azab kubur. Ya Allah, untungnya. Harap-harap saya dan tuan-tuan acak-acak semua lepaskan, insya-Allah. Amin. Aku tak nak, alhamdulillah. Nabi kata orang masuk kubur ni tuan-tuan semua kena himpit belaka. Semua kena himpit. Orang baik ke orang tak baik, semua kena himpit belaka. Jadi tuan-tuan, akhirnya Rasulullah SAW berikan syafaat kepada umatnya. Dia sebab Nabi sayang sangat kita. Inilah tuan-tuan hadis yang sahih menceritakan Nabi sebut ummati di padang mahsyar. Ada pun yang tuan-tuan biasa dengar kan, ini Nabi sebut ummati bila masa Nabi nak wafat kan. Nabi nak wafat tu Nabi kata ummati. Nabi pun wafat kan. Itu cerita bohong. Jangan pula patut banyak. Itu bohong. Itu cerita Syiah buat cerita tu. Kita dengar daripada kecil sampai ke tua. Aku pun sama percaya juga. Tapi bila kita belajar, kita baca kitab, kita buat kajian, rupa-rupanya tak ada cerita tu, bohong. Yang confirm Nabi sebut ummati dua kali. Yang pertama masa Nabi hidup, Nabi baca satu ayat, Nabi bimbang Allah Ta'ala balakan umat Nabi sebagaimana Allah bala umat Nabi Ibrahim dan umat Nabi Isa. Lalu Nabi kata Rabbi ummati ya Rab, ummati ya Rab. Itu yang pertama, bukan ketika nak wafat. Dan yang kedua bila ketika di padang mahsyar besok, ya. Jadi tuan-tuan berhati-hati dengan riwayat Syiah. Syiah ni dia memang pakar bawa kelentong-kelentong, bak gelan. Ini dia pakar dia tuan-tuan ya. Lalu tuan-tuan, kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Lalu 70,000 umat ni tuan-tuan. Sebab tu dalam hadis sebut, apakah amalan yang menyebabkan 70,000 orang ni masuk syurga tanpa hisap? Apa antara amalan mereka? Antaranya ialah diorang ni kalau kena sakit tak pernah berubat. Allah, dia syukur
sakit, alhamdulillah, cukup lah kena demam. Macam tu. Kita tak demam sikit, aku ni dah seminggu demam, bila tak nak baik tu. Aku ni sesama dah sebulan, tak bila tak nak baik. Asyik aku je kena, ambil kau. Kau agak. Sebab tu kita ni kalau kena penyakit, bukan tak boleh berubat tu sunat, elok berubat, yang tak boleh mengeluh. Itu tak boleh, dia mengeluh tu jangan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kena sakit, jangan ubat berhabis, ubat sikit-sikit je. Kalau sakit jantung, buat bypass sikit-sikit je. Biar sambut pula besok kan? Supaya kau kenal yang mati. Ya, ada seorang sahabat Nabi, dia tengok hadis Nabi. Nabi kata, orang Islam ni bila Allah uji dengan penyakit dia dapat pahala. Hatta syaukatu tushakuha fi yadihi. Sampai kalau kita, contoh kita berjalan, tak sengaja berjalan kena apa? Duri pokok. Tak sengaja. Kita pun tak tahu diri bagaimana pun. Nabi kata, tak sengaja tu Allah nak ampunkan dosa kau. Adakah dosa kau yang kau buat kau tak sedar? Kan sahabat kata, ya Rasulullah, kalau demam pun sama. Lalu ada seorang ni berdoa, ya Allah, kau jadikan aku ni sentiasa kena demam. Lalu tuan-tuan, dia ni disebut dalam sejarah sampai mati dia demam, tuan-tuan. Dia punya panas tu tak berhenti 24 jam. Panas. Kalau orang makan, Haji demam je, alhamdulillah, demam tak berhenti, tuan-tuan. Sahabat ni. Jadi tuan-tuan, itulah kehebatan orang-orang yang Allah berikan syafaat atau memberikan syurga tanpa hisap, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekarang itulah, sebab saya ada satu program. Semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa saya dan dosa kita semua, dan Allah berikan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Aku biqauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله سبحانه وتعالى أعلم.